Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam siri kuliah online kita ini menggunakan kitab Safinatun Najah. Dan malam ni Alhamdulillah kita telah masuk kepada siri yang ketujuh. Setelah kita malam tadi siri yang ke-6 dan malam ni kita masuk kepada siri yang ke-7. Sebelum kita masuk teruskan pada kitab kita ini, ada soalan daripada saudara-saudara kita minta saya jelaskan sekali lagi berkenaan dengan wuduk orang yang daimul hadath. Jadi orang yang sentiasa keluar hadas termasuk dalamnya kategori istihadah dan juga orang yang salisul baul, orang yang kencing dedas, tatus dan sebagainya. Orang-orang yang seperti ini, kalau sekiranya najisnya tadi, hadasnya sentiasa keluar, maka pada waktu itu dia dikira sebagai daimul hadas. Tetapi kalaulah dia ada waktu yang sihat, yang boleh masuk semayang, contohnya dia tak keluar darah ataupun tak keluar kencing dalam tempoh 15 atau 20 minit. Dalam tempoh 15-20 minit itu dia boleh ambil wuduk dan dia boleh semayang. Yang macam ni tidak diklasifikasikan sebagai daimul hadas. Orang daimul hadas ni maksudnya orang yang sentiasa darahnya keluar, yang mana menyebabkan dia tak boleh tunaikan semayang dalam waktu, dalam keadaan bersih. Maknanya kalau dia semayang mana-mana waktu pun hadasnya keluar. Jadi orang yang macam ni, untuk mandi wajibnya tak ada masalah. Mungkin saya semalam tersilap cakap, sabqul lisan, tersilap cakap. Mandi wajib pun kena tunggu masuk waktu. Tak, yang dua syarat yang last tadi, yang last kita belajar semalam, syarat berwuduk dan mandi wajib, iaitu mesti masuk waktu dan mesti berturut-turut. Itu khusus untuk orang berwuduk sahaja. Tidak termasuk bagi orang yang nak mandi wajib dalam keadaan daimul hadas. Jadi langkahnya untuk yang sentiasa datang hadas, dia kena ada 8 syarat. Okey, 8 syarat. Tuan-tuan boleh catatkan kalau tuan-tuan ada buku nota nak catat, tuan-tuan catat. Ada 8 syarat untuk orang yang daimul hadas ni. Okey, syarat yang pertama, wuduknya itu perlu dilakukan setelah masuk waktu. Maknanya kalau dia berwuduk sebelum masuk waktu, wuduknya tadi tidak sah. Itu tak termasuk niat lah. Niat kita dah bincang. Niatnya kena niat mengangkat, tak boleh niat mengangkat hadas. Itu dia kena niat sahaja aku bersuci untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Ataupun dia niat berwuduk. Wuduk pun saja tak apa juga. Cuma dia tak boleh niat mengangkat hadas. Jadi syarat yang pertama, wuduknya itu dilakukan setelah masuk waktu. Okey. Tetapi sebelum dari syarat yang kedua, sebelum dia berwuduk itu, dia kena istinja dahulu. Okey. Maksudnya dia kena istinja, bersihkan kemaluan dia dulu. Selepas daripada dia bersihkan kemaluan, dia kena sumbat kemaluannya. Bagi perempuan, dia kena sumbat. Bagi lelaki, dia kena ikat. Supaya benda itu untuk mengurangkan keluar najis. Itu pun jika tidak menyakitkan dia dan juga tidak pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan batal puasa dia kerana masuk sesuatu ke dalam rongga. Yang ketiga, selepas daripada dia sumbat tadi, dia kena ikat. Okey, lepas pada diikat,
Nombor 3, sumbat dan ikat tadi kena dilakukan secara berturut-turut. Nombor 2, 3 dan 4, istinja, sumbat dan ikat tu perlu dilakukan secara berturut-turut, tak boleh selang lama. Kemudian selepas daripada itu, yang keenam, syarat keenam, mesti berwuduk. Selepas tu berwuduk. Kemudian selepas daripada berwuduk tadi, dia kena terus melakukan yang keenam berwuduk, terus berwuduk. Yang ketujuh, ketika dia berwuduk pun dia kena mualat, tak boleh selang lama, basuh antara satu anggota dengan anggota yang lain. Begitu juga yang ke-8, selepas dia berwuduk, dia kena terus solat. Dibenarkan lambat untuk hal-hal yang berkaitan dengan solat, untuk dia berjalan pergi ke masjid, untuk dia menutup aurat dan sebagainya. Itu dibenarkan. Itulah 8 syarat bagi orang yang berwuduk dalam keadaan daimul hadath. Baik, malam ni insya-Allah kita sambung kepada perbahasan kita yang seterusnya, iaitu perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang yang tidak berwuduk. Jadi kata musannif, kata pengarang, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. Man intaqadha wudu'uhu haruma 'alayhi arba'atu asya'a. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu ay hamlul mushafi. Siapa yang tidak berwuduk, yakni batal wuduk, yakni yang tidak ada wuduk. Sama ada dia ada wuduk kemudian batal, ataupun memang dia asalnya tidak ada wuduk. Maksudnya orang yang tidak ada wuduk, haruma alaihi arba'atu asya', haramlah ke atasnya melakukan 4 perkara. Haram dia buat 4 perkara ni dalam keadaan dia tidak berwuduk. Okey, ini kena ingat tuan-tuan semua, bukan benda itu benda ringan-ringan, benda itu haram. Jadi bila haram dia berdosa lah. Kerana kita telah tahu takrif haram, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Suatu perkara yang diberi pahala bila kita tinggalkan dia, tetapi apabila kita buat akan diberikan seksaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Jadi perkara yang pertama yang diharamkan ke atas orang yang tidak berwuduk, yang pertama as-salatu, sembahyang. Jadi bila sebut sembahyang, termasuk dalam kategori sembahyang di sini iaitu sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Termasuk di dalam kategori sembahyang fardu adalah fardu 5 waktu dan juga fardu kifayah, iaitu sembahyang jenazah. Jadi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tidak boleh seorang itu menunaikan sembahyang jenazah dalam keadaan dia tidak berwuduk. Kenapa? Kerana wajib suci, haram apa benda sembahyang jenazah ini sama seperti sembahyang yang lain. Syaratnya mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Begitu jugalah sembahyang jenazah mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Oleh itu, siapa yang tidak ada wuduk, haram ke atasnya untuk sembahyang jenazah, sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat, merangkumi semua sembahyang sunat. Okey? Melainkan bagi orang yang faqidut tuhuraini. Orang yang faqidut tuhuraini, orang yang apa benda yang tidak ada 2 tuhur, tidak ada tanah, dan juga orang yang tidak ada air. Di tempat dia sekarang ni air pun tidak ada, tanah pun tidak ada. Dicari air, dicari tanah, semua tidak ada. Maka apa dia nak buat? Dia kena sembahyang juga, hurmatan lil waqti, hormat waktu. Jadi pada waktu itu dia sembahyang dalam keadaan tidak berwuduk dan juga tidak bertayamum, maka sembahyangnya tadi sah. Ini satu kes yang dikecualikan daripada orang yang tidak ada wuduk tetapi boleh sembahyang, iaitu sembahyang menghormati waktu. Okey. Baik. Apa benda yang pertama? Baik. Termasuk dalam kategori sembahyang ini iaitu sujud tilawah dan juga sujud syukur.
Kerana dia termasuk dalam kategori semayang, sujud tilawah dan sujud syukur. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sujud tilawah dan sujud syukur tidak boleh dilakukan ketika dalam keadaan tidak berwuduk, yakni dalam keadaan berhadas. Jadi katalah kita dapat satu nikmat, satu kejayaan, satu nikmat ataupun tertolak bala ke sebagainya, kita nak sujud syukur, tetapi kita sekarang ni tidak ada wuduk. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak boleh sujud syukur, sujud tilawah dalam keadaan tidak berwuduk, kerana dia termasuk ma fi nahwi salah, apa yang seperti sembahyang. Jadi benda yang seperti sembahyang termasuklah sujud syukur dan juga sujud tilawah. Baik, satu. Perkara yang kedua yang haram ketika kita tidak ada wuduk, iaitu at-tawafu, tawaf. Tak boleh orang yang tidak ada wuduk tawaf. Yang tawaf di Baitillahil Haram, Kaabah, sama ada tawaf orang kata tawaf fardu, tawaf rukun maupun tawaf sunat, tidak boleh tawaf dalam keadaan tidak berwuduk. Kerana sabda Nabi SAW, at-tawafu bimanzilati salati illa anna Allah ahalla fihi al-kalamu. Illa anna Allah ahalla fihi al-kalama. Jadi apa benda tawaf itu bimanzilati salat. Tawaf itu kedudukannya sama seperti sembahyang. Melainkan ketika tawaf, Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan bercakap. Kalau sembahyang tak boleh bercakap, tawaf boleh bercakap. Gitu maksud dia. Jadi tak boleh tawaf ketika dalam keadaan tidak ada sembahyang. Okey, dua, haram tawaf ketika tidak ada sembahyang. Yang ketiga yang diharamkan ketika tidak ada sembahyang, iaitu masul mushafi, menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quranul Karim. Mushaf tu apa-apa sahaja yang ditulis. Mushaf Al-Quran seketul tu, itu mushaf. Okey, faham? Termasuk dalam kategori ayat Quran, mushaf ni yang haram disentuh juga setiap ayat Quran yang ditulis dengan niat untuk membaca, dengan niat untuk ibadat, dibaca sebagai ibadat, dan juga dengan niat untuk dirasah, untuk belajar. Baik, kalau seorang ustaz, seorang guru, dia tulis kat papan hitam, dia tulis kat papan putih ayat Quran. Ayat Quran dia ditulis tu untuk dipelajari, dirasatin, untuk belajar. Maka ayat yang ditulis untuk belajar tadi, bila dia pegang dalam keadaan tidak berwuduk, hukumnya haram. Itu kena faham, okey? Yang kedua, ataupun ditulis dengan tujuan untuk beribadat. Surah Yasin. Kita ambil surah Yasin, kan? Satu surah Yasin, kita nak baca surah Yasin. Surah Yasin tu ada surah Yasin saja dalam tu. Kita kata ini bukan Quran. Ini pun termasuk dalam kategori ataupun dalam tarikh mushaf di sini. Sebab dia ditulis untuk dibuat ibadat. Maknanya ditulis untuk kita baca. Maka pada waktu itu kita memegang, menyentuh surah Yasin tadi dengan keadaan tidak berwuduk, hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik. Jadi apa sahaja yang ditulis untuk belajar dan juga untuk ibadat, sebagai ibadat, untuk kita buat bacaan sebagai ibadat, maka yang ni dikira sebagai mushaf, tak boleh dipegang, tak boleh disentuh dalam keadaan tidak berwuduk. Sekiranya sesuatu itu ditulis dengan tujuan untuk sebagai azimat. Katakanlah orang tu dia tulis satu ayat Quran, tapi ayat Quran ditulis itu sebagai azimat. Ataupun ditulis di wang. Wang dulu dia ada duit bulat daripada tembaga ke apa, dia tulis ayat Quran. Maka yang ditulis tadi bukan untuk dibuat sebagai ibadat, dibaca, dan bukan juga dibuat sebagai orang kata untuk pelajaran, dipelajari, maka pegang yang ni tidak ada masalah, tidak haram ketika tidak ada wuduk. Sebab bukan ditulis untuk pelajar dan juga ditulis untuk belajar, dan juga bukan ditulis untuk sebagai ibadat, untuk ibadat.
Termasuk dalam kategori ini ayat Quran yang ditulis, sebab biasanya qasad, orang yang menulis ataupun orang yang suruh dia tulis tu, tuan rumah yang suruh tulis tu, qasadnya, niatnya bukan untuk sebagai bacaan, bukan sebagai untuk pelajaran, tetapi qasad niatnya hanya untuk tabarruk, ambil berkat, ataupun untuk perhiasan saja. Maka yang ni boleh pegang walaupun tidak ada wuduk. Frame kat rumah kita ada Quran dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Jadi yang termasuk dalam yang tak boleh dipegang ketika tidak berwuduk ini ialah ayat-ayat Quran yang ditulis dengan tujuan untuk dirasah, pelajaran, untuk belajar, walaupun ditulis di papan loh ke, di whiteboard kecil ke apa sebagainya, nak ajar anak. Dan juga yang ditulis dengan tujuan untuk ibadat. Jadi termasuk dalam kategori ni Iqra. Iqra ni kan kita kadang-kadang orang tak anggap dia ayat Quran. Yang Iqra 1, Iqra 2 okey. Kalau Iqra 3 ni dah ada ayat Quran. Seingat saya lah. Kan? Jadi kita tengok ayat Quran tadi. Kadang-kadang kita letak ke atas lantai, tak angkat, tak dipijak dan sebagainya. Dengan alasan ni bukan Quran. Tapi dalam tu ada ayat Quran. Dan ditulis dengan tujuan untuk dirasah, pelajaran. Tak boleh buat biasa-biasa, kena hormat, angkat letak part tinggi dan sebagainya. Tak boleh dipegang huruf-huruf yang ada ayat Quran tadi tu dalam keadaan tidak berwuduk. Hukumnya haram. Dan yang keempat, hamluhu, iaitu membawa Al-Quran. Hamlul Quran, yakni membawa Al-Quran. Okey? Tak boleh kita bawa Al-Quran. Bawa ni maksudnya kita bawa macam ni lah, kita bawa. Kita bawa, ataupun kita bawa masuk dalam beg. Kita bawa masuk dalam beg dan kita bawa dalam beg itu. Okey? Termasuk dalam kategori bawa belaka. Ataupun kita letak dalam atas belakang beg sandang kita, dalam tu ada Quran. Ataupun kita bawa Quran kecil, bawa masuk dalam poket. Termasuk dalam kategori membawa Al-Quran. Semua ini tak boleh dalam keadaan kita tidak ada wudu. Ataupun kita junjung atas kepala kita, letak atas kepala kita junjung. Dalam keadaan kita tidak ada wudu, dia masuk dalam kategori hamlu, membawa